Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Ramadan Karim kepada anda yang menonton saat ini bersama saya Rizal Ismail dan tamu-tamu istimewa kita hari ini yang bakal kita bicarakan, nak kongsi-kongsi santai-santai dan kita kongsi-kongsikan dengan anda. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita, kepada anda juga yang mendengar nanti. Okey, dan terima kasih kepada anda yang menonton, bersama-sama ingin berkongsi ilmu, pengalaman dan sebagainya, khususnya pada penggiat-penggiat nasyid, pada peminat-peminat nasyid juga sebenarnya, dan kepada individu ataupun kumpulan-kumpulan nasyid yang bergiat aktif sekarang ni di Malaysia, insya-Allah. Dan tajuk yang kita nak bawakan pada hari ini, topiknya nasib nasyid Malaysia. Apa kita nak cerita pasal nasib ni kan? Tulik nasib ke apa ke? Bersama dengan orang yang sangat berpengalaman, yang sangat hebat, terutama dalam bidang nasyid ni, dan melalui perkembangan nasyid ni pastinya mereka lebih arif dan lebih tahu. Kita akan bersama dengan Wan Syarul Amri, pengurus kandungan Radio Zayan, destinasi nasyid anda. Apa khabar? Alhamdulillah Rizal, thank you Alhamdulillah, untuk sihat. satu sesi yang interesting. Buka puasa kat mana hari ni? Ini buka puasa kat luar, dekat kedai abang ABUs, jual seafood. So boleh jemput semua orang pergi dekat Kampung Baru. Search lah, memang menarik lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dan bersama kita juga Huzaimi daripada kumpulan Nasihat, yang merupakan jurulatih nasyid juga di USIM, dan juga berpengalaman dalam mencipta lagu, menggubah lirik dan pelbagai kerja-kerja production dan sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Dekat mana tu? Dekat rumah. Dekat rumah Dekat Melaka. Melaka. Saya dekat Kelang, Selangor. Jauh-jauh Jauh, masing-masing jauh lah. Seorang lagi bersama dengan Samad Intisar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat sekarang ni. Hijau je nampak dia punya page tu. Kita Tenang je nampak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tak nak buang masa. Kita pun mengalu-alukan anda yang mungkin sekarang ni menonton bersama dengan kita, Miza Sabriyah dan yang lain-lain tu, terima kasih. Jangan lupa untuk tap like dan juga share perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita nak cerita sikitlah berkaitan dengan nasib nasyid Malaysia. Bukan kita nak tilik nasib tapi kita nak bercerita, berkongsi berkaitan dengan perkembangan arena nasyid dalam industri di Malaysia. Buat sedikit pandangan berkaitan dengan perkembangan individu yang aktif dalam nasyid dan juga kumpulan-kumpulan nasyid di Malaysia. Mungkin kita mulakan dengan Wan Syarul Amri dulu, sebagai pengurus kandungan radio di Zayan, destinasi nasyid anda. Silakan. Thank you Rizal. Nasyid dekat Malaysia ni zaman kegemilangan lah kalau kita dah ulang-ulang benda yang sama. Zaman 1997 Raihan album Puji-Pujian, yang tu layman lah, bukan player tau. Maknanya kita bukan kata student yang kenal nasyid di sekolah semua tu. Itu kita kata mainstream, orang-orang biasa. So 97 tu saya pun baru kenal. Saya sendiri baru kenal nasyid di Malaysia. Saya baru tahu ada kumpulan Raihan. Saya fall in love dengan kumpulan Brothers dengan Mirwana, Nasihat masa tu, tahun 97-98 tu. Sebabnya satu, sebab saya masuk UIA. Dan UIA masa tu the only entertainment yang dibenarkan dalam universiti tu adalah nasyid lah. So daripada tahun 97 tu, grup yang saya kenal tu, dan grup tu lah yang kekal sampai 2023. Bagi saya, setelah evolusi mengenali kumpulan nasyid daripada tahun 90-an tu, 97 tu sehingga sekarang, sehinggalah saya ditakdirkan menjaga sebuah platform radio yang membawa tagline destinasi nasyid anda ni. Saya kata nasyid kat Malaysia ni, saya nak tanya lah, kenapa nasibnya begitu? Kenapa playernya tidak terlalu ramai? Kenapa playernya masih player yang sama? Kenapa progress dari segi musiknya tidak serancak genre lain? So that's my first point lah. Mungkin yang sahabat-sahabat lain, pakar-pakar Kojam dengan Samad boleh top up opinion. Silakan. Itu pendapat saya. Perkembangan lah, kalau saya perkembangan. Dari 93 dah berada di kalangan penasyid-penasyid hebat lah, Robani, Hijaz, Raihan, dan malahan mereka tu adalah sifu-sifu saya lah sebelum saya berada di dalam bidang muzik nasyid ni bersama dengan mereka. Maksudnya dari zaman sekolah, mereka ni lah yang menjadi inspirasi untuk saya terus berada kekal dengan nasyid ni kan. Kemudian pada tahun 96 macam tu, Raihan muncul dengan album pertama, dan masa tu sebenarnya saya dan Nasihat sudah pun
plan untuk rakam album. Tapi mungkin masa tu kami masih belajar lagi. Jadi orang ni bukan mainstream lah, kita full time lah. Masa tu kita belajar lagi. Masa tu semua orang baru nak masuk universiti. Arwah Mbok masa tu masih di sekolah lagi kan. Bermula dari situ, dan arwah Mujahid masa tu memang sangat very eager untuk membuat sesuatu dengan nasyid ni. Dan kita dapat tengoklah apa yang arwah Mujahid buat kepada nasihat. Macam-macam dia eksperimen, kita try macam-macam cara, dan sebenarnya perjuangan untuk evolusi nasyid ni saya dan nasihat dah buat daripada tahun 2000 lagi. Kita dah try. Kalau kita tengok nasyid mula-mula dengan perkusi, tak ada full music. Jadi pada tahun 2000 kita keluar 2002. Nasihat ni satu je, kita memang buat album lama. 2-3 tahun pun satu album keluar. Tahun 2002 tu kita cuba untuk melakukan evolusi dalam nasyid dengan melahirkan satu album yang menggunakan full music seperti album-album artis pop yang lain, dengan harapan supaya nasyid ini akan terus kekal, maintain. Macam Cik Ray kata, kita tengok perkembangan dia sekarang ni, bukan nak kata tak ada, tapi dia agak tidak memberangsangkan lah. Dan saya rasa mungkin ada beberapa perkara dari sudut pandang saya ialah perkembangan itu tidak berlaku dan tidak berlangsung secara berterusan. Dia ada masa nasyid ini terputus dari sudut penghasilan dan juga kelahiran artis-artis baru yang betul-betul mampu untuk berada di platform mainstream. Saya nak cerita balik pun ada beberapa perkara lah. Saya rasa mungkin recording label, kualiti, mungkin dari sudut penerimaan. Jadi ada banyak sudut. Itu dari sudut pandang saya lah. Bagi saya nasyid ini tak pernah mati dan dia tak pernah down pun. Cuma dia hanya berada di paras yang sama saja. Sebab kalau kita tengok tahun 97, 96, 98 sampailah ke tahun 2000 tu memang nasyid sangat terbilang. Even though sampai ke tahun Intim keluar tu pun, dalam tahun 2002, 2003 nasyid masih lagi berada di atas. Yang saya nampak dia tidak disambung. Bukan tidak ada usaha, mungkin recording label masa tu dah tak banyak yang nak keluarkan album nasyid kan. Dan nasyid pun masa tu dia punya evolusinya pun sangat terhad. Tak ada banyak kumpulan yang melakukan evolusi. Maksudnya konsepnya lebih kurang sama. Mungkin itu juga antara faktor lah. Itu sudut pandang saya lah. Mungkin Samad atau Cik Wei ada pandangan yang lebih jelas mungkin. Pandangan masing-masing lah. Kalau kita lihat memang betul lah. Makin ramai sebenarnya penasyid-penasyid yang muncul. Cuma kurang menyerlah kat situ kan. Okay, macam Samad sikit, macam mana pandangan tentang perkembangan nasyid kat Malaysia sekarang? Sebenarnya kalau kita tengok daripada satu sudut pandang, kita akan mengatakan bahawa nampak nasyid ni sebenarnya berkembang macam Kau Jem cakap, Wan cakap tadi. Tapi kalau kita perasan betul-betul, yang betul-betul perkembangan tu hanya orang yang meminati nasyid sahaja. Tapi bila kita melihat daripada sudut pandang yang lain, nasyid ni macam orang tak kenal sangat pun. Even saya ada beberapa kawan yang di sekolah yang mengajar. Kalau kita kata Raihan, Hijaz, Robani semua antara orang yang sangat dikenali, budak-budak pun tak kenal Raihan. Kalau kita sebagai player industri, kita akan merasakan bahawa kita ni still relevant. Betul relevant. Tapi bila penerimaan orang di luar, bagaimana? Sebab macam cakap tadi, macam kau kata, memang bukan tak ada usaha untuk ke arah itu, perkembangan, evolusi dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok betul-betul, macam saya cakap, kenapa macam Wan Syarul cakap tadi, kenapa orang jadi orang yang sama dan ini. Benda ni saya pernah utarakan tu, bahawa saya kata memang betul ada orang kata quantity versus quality. Tapi saya kata tidak. Saya kata sebenarnya ruang dan peluang. Sebab betul, apa kalau ruang dan peluang? Ruang dan peluang itu sebenarnya paling penting. Bukan dari satu sudut lah saya cakap. Contohnya, kalau kita memakai seorang arranger, macam saya penggiat industri nasyid. Dah lama saya kenal nasyid daripada Nanda Muni semualah, daripada tahun 80-an. Dan saya betul-betul dengan nasyid ni, dengan Hijaz saya daripada tahun 1999. Jadi apa perkembangan yang saya tengok, dia macam kalau orang tu pakai arranger, contoh kalau arranger music ni, dia akan pakai orang yang sama sebab dia tahu orang tu bagus. Jadi sound tu semua sama. Kalau nak pencipta lagu yang famous saja. Itu saja. Kita ruang dan peluang. Takkanlah kita kata bahawa, bukan kita menafikan bahawa contoh segelintir nama penulis lirik Itu Lara, bukan, memang dia terbukti dia bagus, Munif Hijaz. Tapi ramai je penulis lirik dan lagu yang tersohor yang lain membuat lagu yang sedap. So, kalau nak kata daripada sudut quality, kalau orang kata dia diukurkan daripada duit, kewangan, sebenarnya saya tak berapa setuju pun benda tu. Sebab benda tu saya pernah buat dan ada kumpulan pernah buat, modalnya sedikit tapi boleh keluar kat Radio Era. Dan benda tu telah terbukti pun dan tidak boleh dinafikan. Kebetulan masa berlaku perkara tu,
kita orang ni berbincang tau. Ni saya cerita sikit, berbincang dalam grup. Oh, kena belanja sekian-sekian amount untuk mendapat kualiti begini-begini. Minggu depannya dapat berita daripada tu, lagu awak dah keluar kat era gini semua kan. Kita pun cakap bukan untuk berbangga. Bukan untuk berbangga kita lagi bagus, tak. Dia orang semua lagi hebat. Intim dan semua sebagainya. Tak dinafikan bahawa orang yang lebih bagus tak. Tapi kita terharu bagi sebagai seorang yang baru dalam industri dapat keluar satu single yang minimize. Benda tu sangat minimal dan boleh dimainkan di radio yang kata orang agak mainstream. Jadi kat situ tu saya kata bukan sudut faktor kualiti tu diukur oleh peluangan. Suara tu satu perkara, tapi dia banyak benda tu sangat sensitif. Peluang, saya kata ruang dan peluang. Dan kalau kita dapati bahawa contohnya bukan untuk menyalahkan mana-mana stesen radio atau stesen TV. Dia orang ni sendiri tidak cakna atau tidak mengetahui bahawa siapa kumpulan yang baru, yang lama. Even though saya dapat tahu masa PKP tu pun, kumpulan lama pun dia boleh tak kenal. Dia hanya kenal Hijaz, Raihan, Robani, Brothers, itu saja. Ada sampai kes tu Intim yang Nasi pun dia tak kenal. Ini bukan cerita berdongeng, ini cerita betul. Jadi saya kata kalau kita yang macam tu pun orang tak kenal, jadi macam mana kita yang baru ni, contoh kita tengok macam ada kumpulan Feel One, If One, Division dan sebagainya kan. Ada sih mereka melakukan kata tu membuat single-single yang mungkin daripada sudut pandang orang yang lain yang lebih hebat mengatakan mungkin kualiti dia kurang ke apa. Sebenarnya memang perkembangan tu ada. Yang saya tekankan sini adalah ruang dan peluang tu sebenarnya. Betul, sebab kalau tak ada ruang dan peluang tu, jadi tak boleh nak kedepankan lagi yang baru-baru tu kan. Betul. Okey, dari segi pandangan Samad sendiri, pandangan penerimaan masyarakat tentang penashid-penashid yang baru ni, macam yang lama tu macam Samad sebut tadi, Raihan, Hijaz, kalau kat mana-mana sebut semua dah kenal kan. Tapi yang baru-baru ni macam mana agaknya penerimaan tu? Apa yang saya tengok ada pandangan masyarakat yang dia punya pengalaman saya, ada yang kurang boleh terima lah. Mungkin cara tak tahu lagu ke atau sebagainya, ada gunakan identiti sendiri dan sebagainya, cuba tidak meniru stereotip nasyid yang biasa. Masyarakat sebenarnya macam saya tengok macam teruja, dia kata rupanya ada kumpulan lain juga ada macam tu, macam ingat macam Hijaz, Robani, Intim itu je kata, rupanya ada kumpulan lain dan dia suka dengar lagu tu. Itu yang nampak pada masyarakat ni. Kita tengok sebenarnya dia orang ni kurang celik daripada sudut ni sebab hebahan media tu lah sebenarnya. Betul. Sebab kalau kita nampak, bukan kita nak salahkan mana-mana pihak, tapi kalau kita tengok nasyid ni sebenarnya, kalau kita tengok betul macam apa yang Saudara Fajim cakap dan juga Saudara Wan cakap tadi, nasyid ni pada tahun 95 ke atas tu memang dia ada di atas. Lebih kurang kata dalam about 10 to 15 years lah kan. Jadi kalau kita tengok lepas tu dia macam urus sebab kadang-kadang satu orang pandang macam nasyid ni adalah macam second class. Sebenarnya nasyid bukan second class pun. Tapi macam mana kita nak create the peluang, create itu. Jadi sebenarnya penerimaan masyarakat pada nasyid yang pandangan saya yang saya tengok setakat ni memang sebenarnya memberangsangkan. Banyak yang support, cuma kita macam saya cakap tadi lah, kekurangan pendedahan gitu, exposure. Contoh kita kita cerita di sini. Kita cerita selama 20 tahun kita tengok daripada tahun 2000, tak cerita tahun 90-an lah, 2000 sehingga sekarang. Kalau kita tengok majlis siapa paling besar yang panggil nasyid, biasanya Maulidur Rasul, Ma'al Hijrah dan juga tilawah Al-Quran, betul? Peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa, betul? Betul. Ramadan. Kita tengok tu lagi. Dan Ramadan. Okey, macam hashtag My Ramadan, apa semua kan. Kalau kita tengok, kumpulan sama je dia panggil. Rotate itu saja. Kadang-kadang walaupun dia panggil pun macam, contoh, dia panggil katalah Hijaz. Dia panggil macam dua, Intim apa, anak-anak buah dia, okey, fine. Lepas tu bila kumpulan Raihan, dipanggil yang ada nama, dia tak ada macam panggil, contoh, nama ni Ifwan, tak terkenal lah dipanggil. Untuk ditonjolkan bahawa kita ada pelapis ni anak muda, Ifwan. Lepas tu ada kumpulan Division dan sebagainya kan. Ada kumpulan gaun nasyid daripada utara ke, whatever lah kan. Tak ada. Benda tu pada saya tak nampak, usaha tu saya tak nampak. Adakah mungkin stesen TV yang terhad daripada sudut pengetahuan mereka tentang nasyid, ataupun ada setengah pihak yang tidak mendedahkan, tidak mengambil kata orang tu peranan untuk menghebahkan. Kita sebenarnya nasyid bukan 10 top 10 ni je. Ada lagi banyak lagi. Sebenarnya buat kita tu ada 100 lagi. Contoh kan. Tengok tak ada, usaha tu tak ada. Sebenarnya tak ada. Kalau nampak macam cakap berbual tu macam ada, tapi sebenarnya tidak. Dari sudut realiti ni tak ada. Dari segi betul, dari segi kan mewar-warkan kumpulan nasyid baru-baru itulah. Tu yang jadi orang tak tahu. Tapi dari segi penerimaan masyarakat, saya rasa benda tu diterima lah. Kalau tak diterima, tak ada lah diorang dengan persembahan, jemputan show dan sebagainya. Nak celah sikit. Nak tambah sikit. Silakan. Sama cakap pasal CCTV tadi kan. Okay. Saya ni banyak menulis skrip untuk program yang melibatkan nasyid TV ni.
Okey, itu pun kita kena ambil kira sebab stesen TV ni dia ada requirement yang tertentu. Sebab stesen TV ni dia mementingkan audience yang menonton stesen TV mereka. Jadi stesen TV tu dia perlu ada satu bahan ataupun artis yang keluar tu yang dikenali ramai. Mungkin ada slot yang boleh diletak artis baru. Contoh sekarang bagi Malaysia hari ini, itu memang ada dia punya segmen-segmen untuk mengenalkan artis baru. Tapi bila come to satu program yang besar, contoh macam KMI ataupun apa saja program, they need artis yang well known kerana dia orang menjaga rating audience. Benda ni dari sudut pandang saya, artis baru need more branding. Dia orang kena brandkan diri dia orang tu dengan lebih kuat. Maksudnya dia orang tu sendiri yang nak kena tonjolkan diri dia orang. Kan? Sebab apa? Dulu di zaman saya kita ada recording label yang besar. Dia orang ni memang dah ada PR dia orang di TV, PR radio, PR media dan sebagainya. Tapi zaman sekarang, label-label sekarang ni ada buat benda tu, cuma disebabkan kita dah tak ada album, kita hanya ada single. Single ini dia punya promotion tu hanya untuk satu lagu sajalah. Kalau album tu, biasa album kita akan ada 3 single. So dia dah susun 3 single tu berapa bulan promotion. Jadi branding tu dia lama. Kalau satu single untuk dipromot, takkan nak promote sampai setahun. Kan? Betul. Kalau kita pusing satu lagu tu, stesen TV ada berapa je, radio pun ada berapa. Dalam 3 bulan dah habis. Dulu zaman saya kita ada 3 single. Selepas single pertama, kita akan repeat next round single kedua. Selepas single kedua, repeat lagi single ketiga. Jadi kita ada lebih kurang 9 bulan. So 9 bulan kita akan sentiasa berada di media. So ini pun kita kena ambil kira di zaman sekarang, dia tak berlaku macam tu. Jadi apa cara sekarang ni, macam tajuk kita ni apa nasib-nasib ni, sebenarnya kita kena cari solusi. Sebenarnya kan, kalau kita nak cerita dulu punya cerita lain, dia tak sama. Pengalaman saya kan, sekarang ni kita kena sama-sama fikirkan solusi apa yang kita boleh buat. Personally saya rasa Nasyid sendiri kena buat program Nasyid sendiri untuk kita ketengahkan artis baru. Sebab kita dah tengok, macam Samad kata dah tengok stesen TV besar-besar, dia akan panggil orang yang sama. Raihan, Hijaz, Inti, IC, dia akan panggil orang sama sebab itu memang dah brand yang memang kalau TV keluar je orang tahu. Walaupun Samad kata dia tak kenal, itu biasa man. Aku ni mengajar daripada tahun 2005 sampai ke hari ni, generasi paling latest ni memang nasihat pun dia tak kenal. Kita ni dah ibarat macam zaman bapak dia lah. Kalau zaman kita dulu, bapak kita suka Pok Yeye kan. So dia orang tu dah tak tahu dah Pok Yeye tu. Dia macam tu. So, benda tu realiti, benda tu berlaku. Jadi apa yang kita kena fikir sekarang ni lah, apa yang kita boleh buat untuk mengangkat Nasyid ni balik. Sebab Nasyid ni tak mati. Kalau mati susah. Kita kena start baru. Tapi sekarang ni dia tak mati cerita dia. Sentiasa ada kan? Sentiasa ada. Kita dengan Nasyid sekolah ada, kita dengan Nasyid IPT ada, dengan Nasyid badan kerajaan ada, kan? Open tandingan pun ada, kan? Maksudnya kalau mati, tandingan tu dah tak ada dah. Solusi tu yang aku rasa kita kena sama-sama fikir tu sebenarnya. Memang kena salah satunya dengan program-program tu lah kan. Macam Zayan kan, antara yang macam Zayan. Berterima kasih lah kan, banyak juga betul sebenarnya. Carta-carta tu juga tu membantu juga sebenarnya memwar-warkan bulan Nasyid baru. Reality program kita pun sangat kurang kan untuk mendengarkan. Kalau kita tengok genre-genre lain, dia ni ada reality program banyak. Jadi bila ada reality program yang banyak, jadi kita nampaklah artis baru tu Nasyid tak ada. Jadi macam mana kita nak tunjulkan kan? Kenal pun sebab apa dengan single terbaru dan sebagainya lah kalau yang pencipta Nasyid baru tu. Okey, macam pandangan Huzaimi sendiri kan, perlu ke pencipta Nasyid ni sebab nak dikenali, maknanya perlu tak kita ikut trend yang terkini, contohnya dari segi pakaian ataupun penampilan lagu tu juga, supaya bila orang dengar tu tak adalah Nasyid sangat tapi sebenarnya pembawaan tu Nasyid. Perlu tak pandangan Huzaimi sendiri? Trend yang perlu diikut adalah trend media, bukan style. Contoh kalau kita nak bawa, contoh macam Zaufan sekarang kita tengok dia bawa konsep Raihan kan, Kugiran Masdo bawa konsep 60-an, still ada orang yang suka, show berlama-lama. Bagi saya ialah trend muzik ataupun trend pakaian tu, bagi saya dia tak menjadi isu sangat. Yang kita kena follow ialah
trend media. Maksudnya apa yang media yang orang tengok sekarang, TikTok contoh kan. Kita kena kuat kat TikTok, kita kena kuat dekat social media, kita kena kuat dekat digital platform, Spotify apa semua tu. Kita kena guna semua yang ada. Dari sudut trend, macam mana kita nak brandkan kita punya group, brandkan kita punya lagu. Mudahlah sebab saya baik dengan antara salah seorang Kugira Masdo. Dia main konsep 60, lagu 60-an punya konsep. Kalau ikutkan lagi lama, tapi ramai follower dia, sangat ramai. So saya rasa trend muzik ataupun trend pakaian dia tak menjadi isu, tapi macam mana kita nak brandkan mengikut trend promosi ataupun media zaman sekarang. Itu lebih penting lah saya rasa. Betul. Okey, dan sampai itu kita nak ucapkan terima kasih juga pada yang menonton sekarang ni. Tap screen dan sharekan perkongsian kita pada hari ini. Okay, kita dah tahu dah berkaitan dengan perkembangan nasyid dan juga perkongsian-perkongsian yang perlu kita bawakan untuk memartabatkan lagi nasyid itu supaya ramai lagi yang mengenali bulan-bulan baru. Macam bulan lama memang pastinya dah dikenali kan. Sekarang ni, adakah nasyid ni menjadi pilihan utama ataupun sekadar sisipan je untuk program-program ataupun untuk program TV, radio dan sebagainya yang kita nampak realiti sekarang ni? Mungkin pandangan dari pengurus radio sendiri. Saya mewakili layman tau. Layman ni maknanya dia bukan ahli nasyid ataupun dia bukan daripada kelompok asal penggiat nasyid yang mana selalunya sekolah agama, lepas tu melalui grup-grup latihan nasyid dan sebagainya. Saya ni orang rempit-rempit biasa yang minat lagu orang putih, lagu rock yang meripik-ripik, lepas tu terpaksa masuk UIA. Dan masa masuk UIA tu saya tak ada choice. Saya masih lagi minat hiburan, saya nak jamming. Lepas tu bila masuk UIA, itu saja ada kan. Itu saja ada. So maknanya itu adalah demografik lah, cerita pasal demografik. Hiburan dalam UIA masa tu hanya yang boleh dilayan secara official adalah nasyid. Okay. Saya pun terjebak kat situ. Untuk relevankan kepada semua penduduk di Malaysia, nak dijadikan pilihan utama mereka. Kita ni banyak option dan banyak kompetitor lah. Kalau dari segi muzik itu sendiri, kita ada genre muzik yang lain yang mana kurang ditakuti. Sebab bila kita associate hiburan ni, kita akan kata hiburan yang suka hati akulah, aku nak berhibur. So nasyid ni dia-associate kepada adab dan juga of course dia bawa message yang baik dan terlibat dengan keagamaan. So that kind of label sebenarnya telah kalau bahasa agak keras sikit, telah mengongkong penggiat nasyid, telah mengongkong penggemar nasyid supaya turut sopan ketika melayan nasyid. So this is the obstacle untuk mempromosikan genre ataupun bidang ini, kerana tidak semua orang faham ada adab dalam hiburan. Dia nak bawa hukum hakam dalam berhibur. Tidak semua orang ada that kind of basic knowledge. Kalau aku nak berhibur, aku nak pergi disco, aku nak pergi konsert, aku nak lompat-lompat. So our responsibility, macam saya ditakdirkan menjaga platform, lepas tu rakan-rakan nasyid ni pejuang lah, kita kata pejuang penggiat nasyid ni sebenarnya memiliki tanggungjawab plus dakwah. Sebab bila dah bawa barang baik ni, barang hiburan yang diamanahkan untuk menyampaikan mendidik jiwa, dakwah ni kan. Correct. So you have to be responsible. Mesti ada challenge. Confirm ada challenge. Oleh itu, kita perlu idea-idea seperti Konjem, Samad dan juga Rizal, orang-orang yang sentiasa berlapang dada. Berlapang dada ni maknanya dia tidak claim kata nasyid ni aku punya. Dia selalu berfikir macam mana non-Muslim nak dengar nasyid. Macam mana orang kafir nak layan muzik aku. Memang aku minat muzik, tapi aku minat muzik yang ada sebut Allah Muhammad. Dan macam mana non-Muslim nak juga layan melodi, tertarik dengan arrangement aku. So ini observation saya, yang saya selalu bandingkan apa nasib nasyid kat Malaysia ni berbanding dengan contoh ni paling klise, example yang paling ringkas dan senang untuk dibualkan. Dia kata kita tengok Mahir Zain ni secara, jangan pergi detail tau, jangan pergi deep, jangan pergi istilah-istilah muzik, tetapi kita akan tengok dengan beret dan lagu dan liriknya, kita kata ini nasyid Lebanon, nasyid UK ni. Kita akan bagi macam tu. Kita tak go pun, ini universal ni sebenarnya. Tak ada. Kita pergi Mahir Zain versus kalau kat Malaysia saya tak tahu Mahir Zain Melayu ni siapa, tetapi dia dalam kelompok lagu dakwah dan lagu
lagu positif antarabangsa, tetapi dia diminati oleh semua orang. Maknanya orang Malaysia sendiri, peminat nasyid Malaysia sendiri, Melayu, orang-orang India, antarabangsa Cina semua Melayu, India, Cina, and of course international. So don't limit ourselves sebagai kumpulan, let's say kumpulan nasyid Malaysia ni. Jangan nasyid Malaysia hanyalah untuk orang Melayu. Kita nak kena ada mindset nasyid Malaysia untuk dunia juga. Macam Mahizin bawa, saya bagi contoh Mahizin ni because that is the easiest example dan everybody can relate lah. Bukan kata saya minat sangat pun, cuma saya bagi dia example supaya kita boleh bezakan. So kenapa nasyid Malaysia belum boleh sampai ke tahap itu? Maknanya mungkin Yasin Sulaiman pernah masa dia bawa world music kan, masa dia lepas keluar sekejap daripada Brothers, so dia bawa album Salsabila tadi saat saya. So he has that aura or that X factor yang mana tidak disokong secara meluas. Maybe menang EIM atau juara lagu, tapi tidak boleh mewakili industri nasyid secara menyeluruh, kerana industri nasyid kata no, we have to stay like this kind of sound, like this kind of culture. Itu kekangan kita. Bila soalan awak tadi kata apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita provide kan, platform dah ada, teknologi dah ada, duit untuk arrangement pun dah semakin cost effective, tidak terlalu mahal berbanding zaman-zaman putih studio dan sebagainya. So yang menghalang kita adalah mindset to be international saja. Mungkin di kalangan big player sekarang dah ada juga orang sehebat Hafiz Hamidun dan juga Halim Devotee saudara saya, dia risk taker ataupun dia ambil jalan macam adventurous lah, which is dia dah explore, dia dah bawa barang baru dia ataupun Ikhwan Fatana I can mention also, sebab dia berani explore. Cuma dia hanya perlukan sokongan macam Fajem kata tadi, PR dari segi publicity ataupun sokongan daripada rakan industri sendiri ataupun kelompok kita yang setuju bahawasanya kita pun boleh sehebat Mahizin atau Humun Al-Khudir, because those name, kenapa dia boleh masuk sini dan kita boleh buat konsert sangat-sangat besar? Kenapa kita talent yang sama, lagu yang sama kita tak nak ataupun belum? Itu polemik ataupun observation saya yang mana again kita discuss lagi, minta pendapat Kojem dan juga Tamat sekali. Yes, yo. Mungkin ada penambahan daripada Bang Zaimin sendiri berkaitan dengan ni. Betul, sebenarnya bila kita limitkan kita punya sound, maksudnya kita punya konsep, kita limitkan kan, kita rasa kita nasyid, jadi kita hanya perlu buat setakat itu sahaja. Saya selalu, kalau ada dalam grup munsyid tu, saya selalu tekankan tentang A&R, tentang nak keluar konsep apa benda, fikirkan konsep yang macam Cik Wei kata tadi. Jangan fikir konsep hanya untuk kita je dengar kan. Maksudnya fikirkan konsep yang kalau boleh orang Indon, lagu Indon boleh kita layan, kita pun kena fikir macam mana nak bagi orang Indon layan lagu kita. Tiru sikit pun tak apa, tak ada masalah saya rasa kan. Maksudnya tiru sound Indon ataupun yang vibe macam Indon kan. Macam saya tengok sekarang ni Aiman Siddiq, kan, dia pun datang daripada bintang nasyid, Akademi Nasyid. Akademi Nasyid kan. Dia bawa vibe Indon itu tak ada masalah sangat kan. Memang Ustaz Asnul kata suara Kojem ke dalam sangat kan. Ustaz, suara saya memang suara VO, Ustaz, dia memang ke dalam. Sedap katanya suara. So macam Cik Rai kata, kita jangan limitkan kita punya nasyid itu hanya di situ saja kan. Maksudnya kalau kita rasa Raihan masa dia keluar, puji-pujian tu satu dunia cerita dia. Circle dia ibarat roda. Dia ada masa kita di bawah, ada masa kita di atas, dan kita kena sentiasa berputar. Dia jangan roda tu kita stop kan. Di kala ini kita sedang berada di bawah, tapi nasyid ini dia masalahnya roda tu terlalu perlahan berpusing. Macam Mahizin masuk, dia bawa benda yang saya rasa Nausiad dah buat almost 10 tahun, 15 tahun sebelum Mahizin buat. Cuma mungkin Nausiad salah timing kot. Sebab masa tu Nausiad keluar, semua orang masih lagi di konsep yang lama. Tiba-tiba Nausiad dah pergi ke arah pop kan. Jadi dah jauh ke depan ni. Dan kami Nausiad berharap bila kami dah buat album macam gitu, ada grup lain yang buat macam gitu. Tapi mungkin ditakdirkan tidak ada. Selepas kami keluar berjalan dengan tafsir tu, tak ada grup yang buat macam album kita orang tu kan. Jadi mungkin itu yang agak jadi slow lah kan. Macam kata lah. Bro, kacau sikit. Arwah Mujahid dan juga Nausihat bagi saya masa tu sangat visionary, sangat maknanya berwawasan tau.
Saya kagum lah dengan album Wahyu pertama tu. Memang big fan lah bro. Aku 99 97 dekat UIA tu merancang kerja tu, lagu merancang kerja tu aku cari makan juga tu kadang-kadang. Because acapella paling best. Again, macam mu kata tadi, it's about timing. Sebab timing sometimes wawasan ni sometimes orang in the future baru nampak and then baru appreciate, tapi Mujahid dah tak ada, let's say for example. Cuma alhamdulillah dan tahniah, you guys dah make history. Maknanya kau boleh berbual begitu hari ini. Kau boleh cakap apa yang Mahizin buat hari ini kami dah buat dulu. So itu adalah satu advantage, satu kelebihan. Kita perlukan semua nasyidian boleh berbual macam ni tau. Maknanya don't worry about, sebagai contoh ni aku bagi analogi filem lah. Jangan risau tentang filem kita orang tak faham sekarang. Tapi orang akan tetap faham kalau filem kita tu ada message dan kualiti dan sebagainya. Same goes to nasyid industry. Kalau macam kata, aku agree bila kata roda itu berputar tetapi terlalu perlahan. Seolah-olah macam penggiat nasyid ni, macam player nasyid ni, bateri dia bukan human yang sama macam peminat K-pop, bukan manusia yang sama macam peminat rock dan hip hop dan sebagainya. Sebab industri lain sometimes they unite untuk menang AIM, dia unite sebab nak buat nama dalam AJL, dikasih can ataupun dia bergabung lah. So nasyid it's the same thing, cuma dia hanya dilihat, ni aku punya teori, dia dilihat syadid dan dilihat careful kerana message dia itu sangat baik dan orang menuduh nasyidian ni adalah syadid dan juga warak lah. So mungkin itu menjadi barrier untuk kita huah-huah, lompat-lompat dan sebagainya. Tapi kreativiti tidaklah perlu melompat-lompat. Sebagai contoh analogi filem lagi sekali, kadang-kadang filem yang hebat tak ada pun karakter meletup ataupun scene perempuan, tapi tetap filem yang hebat. So same analogi yang kita boleh apply ke nasyid. Aku dah sampai tahun yang rasa macam nak tepu pun ada. I don't know what to help anymore. Aku dah sediakan platform, aku dah jadikan istilah destinasi dan sebagainya. Tetapi the database still low, kerancakan tu masih lagi memerlukan momentum yang dia macam tak se-happening zaman gig ataupun zaman yang semua orang nak buat acapella, semua orang nak buat nasyid kan. Itu yang merisaukan aku, dan kita hanya rely kepada legenda. Yes, legenda okay, legenda is there. Macam bagi contoh Masdur tadi pun aku agree, which is done lah. Beatles dah habis. Tetapi Masdur comeback. Kenapa orang penuh gila lah yang Masdur no hujan dan sebagainya. So kenapa dalam nasyid belum ada? Bukan aku kata tak ada dan tak akan ada, tapi belum ada. Dan tunggu apa bro? Aku tak tahu tunggu apa. Yes. Sorry over. Ya, betul tu. Kita nak baca sikit ni. Ada perkongsian rakan kita ni, Apis, katanya nasyid kena kembali dengan harmoni, akapela dan gendang-gendang. Itu yang zaman nasyid paling syok katanya. Hausan kata. Jangan risau. Tengah support ni. Okay, saya tambah sikit. Contoh tadi macam kata, okay, saya nak campur yang Kojam cakap masa requirement TV. Okay, saya faham sebenarnya. Tapi kalau kita tengok betul, okey, kata TV ada requirement. Masalahnya, orang yang penggiat nasyid buat sesuatu konsert, buat sesuatu program, tak penjemput pun orang yang baru. So, what is the requirement is? Maksudnya apa benda? Kalau kamu sendiri kata, contoh kita berpersatuan, ni saya kena cakap terang lah. Kita sebagai persatuan, sepatutnya kita kena memikirkan bagaimana untuk kita menaikkan martabat nasyid ni. Tapi itu tidak berlaku, saya nampak. Yang penting nampaknya sekarang ni masing-masing hanya jaga perut masing-masing. Sebab tu bila Wan Syarul cakap tadi, dia kata, aku tak nampak pegak. Okey, saya cakap banyak. Contoh, nak berduet. Saya nak duet. Kata Intisor ni nak duet dengan satu kumpulan yang ternama. Saya tak nak sebut siapa-siapa lah kan. Dia orang akan cakap apa? Aku kalau duet, mesti yang ada nama. Engkau tak ada nama, buat apa aku nak bawa engkau? Engkau macam menumpang sebab Intisor ni tak famous. Contoh begitu. Ada mindset gitu. Kalau itu di luar, silap bro. Itu silap. Tak. Ini bukan, kau jangan cakap silap. Ini aku melalui benda ni. So don't say that aku silap. Jangan sebut. Sebab ni aku lalui. Dan aku pernah berbual. Aku tak boleh sebut siapa. Sebab aku lalui. Dan dia cakap, itu silap lah bro. Dia macam dia kata, aku nak kena yang nama sama level lah. Kalau kita, betul juga cakap kau Kalau aku duet dengan kau, yelah kita orang tak ternama. Contoh. Ni bagi contoh. Tak nak sebut siapa. Satu perkara. Yang kedua. Berbalik kepada aku cakap branding tadi tu. Kita orang dulu, zaman kita orang, branding itu yang paling penting. Branding tu kena buat dulu. Contoh, Intisor dikenali dari sudut mana? Apa benda yang added value yang kau ada berbanding orang lain? Yang tu kena fikir, Mat. Dekat student-student aku sekarang ni,
Okey, kau nak jadi artis boleh, tapi apa ada value yang kau ada? Nak cerita kumpulan nasyid, ada banyak timbul. Tapi apa ada value yang dia ada untuk dia orang brandkan dia orang punya grup tu. So branding tu sangat penting. Kalau orang kata tak ada nama dan sebagainya, so kita kena balik pada diri kita. Okey, aku kena bina nama. Satu hari aku akan duit dengan kau. This is benda yang semua orang kena fikir. Ya, betul. Aku pun brand nama aku Kojam ni atas bawah kiri kanan kan. Yalah. So orang kenal siapa Kojam. Bukannya aku terus keluar orang kenal aku Kojam ni siapa. So betul. This is benda yang zaman ini semua orang kena buat. Kalau orang kata kau tak ada nama, tak apa. Aku beda nama aku. Sampai satu hari nanti aku juga boleh duet dengan nama besar. This is benda yang vision yang kena ada, macam Cik Wei kata. Visionary tu kena ada. Visionary tu perlu ada, betul. Tak sekarang ni aku jumpa, kalau kau faham dari sudut ni bukan cakap kita nak cari gaduh nak marah, bukan. Kalau kita macam mana kita nak memacu nasyid itu, kalau kita tak dengar lu, kita nak macu nasyid tu betul. Sebab untuk memikir branding ni, dulu kenapa jadi macam tu? Dulu ada PR, ada company yang support dan sebagainya. Jangan cakap. Kalau sekarang ni kebanyakan mereka, contoh macam ada orang kata, kalau kau nak buat sekian kena duit sekian. Kau orang dapat show minggu ibu-ibu, bolehlah cerita memang sekian-sekian. Yang orang ni satu perkara. Yang kedua, kita sebagai satu family, maksudnya kita kena fikir, faham, ada yang full time, ada yang part time, itu faham. Tetapi macam mana kita nak memacu nasyid itu lebih maju, caranya kita kena bekerjasama dan kita membantu. Kalau tidak mau duet pun dalam sesuatu perkara, contoh ada buat show, panggil kumpulan tak ada nama ni untuk diberi peluang, bukan suruh dia nyanyi the whole 10 singles, tak payah. Kadang-kadang promosi. Satu lagu, walaupun dia nyanyi satu lagu sendiri, satu lagu orang sekali, kata ada kumpulan, contoh Indison ni tak pernah dengar pun, contoh kan. Kojam tak pernah dengar, Kojam ni ada album single, ni yang producer ni pun ada single lah, kan nasyid pula tu, kan. Maksudnya dia tak ada nama, maksudnya dia bagi platform. Saya tak nampak benda tu. Even saya boleh sebut apa yang program yang ada lepas ni, dia buat, panggil semua tu je. Yang nama yang kalau nama baru pun nama yang bawah didikan dia. Itu saja, itu pun seketul dua. Saya boleh sebut benda tu sebab saya cakap ada benda ni fact dan benda tu berlaku. Saya cakap ada benda tu berlaku. Sebab tu tiada, kalau kita tengok kenapa nasyid itu tepu, kadang-kadang cuba cakap nak cari perubahan. Apa sebenarnya nasyid nak pergi mana? Diorang pergi buat hip hop, buat apa semua. Sebenarnya macam Api cakap tadi, sebenarnya nasyid tu kembali kepada yang akar dia orang tak kenal, root dia orang tak kenal. Sepatutnya kita meriahkan benda tu. Lepas tu kita buat evolving macam apa yang Nausiha buat, apa yang Brothers cuba lari daripada Raihan, baru kita buat. Sebenarnya sekarang ni dah tiba masa untuk nasyid. Dia akan berpusing daripada rock tinggal, lepas tu dia akan rock akan kembali, dangdut dulu tinggal, dangdut kembali. Nasyid pun sebenarnya akan mengalami benda tu yang sama. Nasyid ni akan kembali gemilang sebenarnya. Tetapi masalahnya kita ni, kebanyakannya yang saya tengok, banyak asobiah. Asobiah ni maksudnya dia tidak memikirkan untuk benda tu sekadar perbualan dan usrah saja, tapi benda tu tidak berlaku dalam tindakan. Itu saya boleh cakap. Ini secara jujur. Saya cakap ni bukan untuk menyalahkan mana-mana pihak, bukan nak menangkan mana-mana pihak, bukan nak kata saya bagus ke tak. Tapi saya menyorakan ni supaya apa? Supaya kamu semua celik. Betul lah benda ni. Betul lah benda ni. Tapi masalah apa tindakan? Sebab benda ni saya pernah berlaku. Contoh, saya pernah cakap, engkau keluar satu single, bila orang yang ada nama, semua tanya gini, semua begini bercakap dan sebagainya. Bagus. Bila kumpulan yang baru, ni single baru saya, semua krik ataupun kritik, komen, condemn dan gini-gini. Ada orang dia boleh terima, ada orang modal aku ada macam ni kan, dia dah berada Samad tu cakap macam ni, alamak, macam hampir sangat aku punya lagu ni. Nampak tak kita macam mematahkan sebab orang? Sepatutnya kita nak tegur dia, bukan kita suruh puji. Tak. Kita suruh, kau buat ni bagus. Kita tegur dia. Tapi sepatutnya cuba kau buat yang macam ni, bini. Supaya orang tu boleh bersemangat. Jadi orang tu tak patah. Walaupun kita faham, mungkin modal dia setakat begini, kemampuan dia begini. Kau lagi sound, cuba macam ni. Cuba cari yang macam ni. Itu maksudnya teguran yang membina dan membuat orang akan lebih nak buat kesinambungan benda tu. Faham tak? Tapi macam mana pula kalau dia buat benda yang sama 2-3 kali, Man? 2-3 kali. Contoh, single pertama kau dah keluar dan orang beritahu kau kena macam ni. Single kedua kau keluar macam tu juga lagi. Itu masalah dekat diri dia lah. Dia macam dia tak nak dengar. Dia gini kan. Ada orang apabila kita tegur cakap dengan dia tak faham tau. Dia macam Mat, kalau tak faham cari orang yang faham. Betul, setuju. Masalahnya tak cari. Itulah masalah dia tau. Dia ada dua manusia ni. Ada manusia apabila dia tegur, dia boleh terima. Ada manusia ni dia tak boleh menerima teguran tu yang agak macam kata orang tu macam frustrating bagi dia lah bila dengar. Kita nak duduk dalam industri ni, kita kena berlapang dada. Betul. Buka minda, baru kita boleh pergi jauh. Tapi kalau kau masuk, kau tak boleh, susah lah. Itu betul. Cuba kita kena ingat satu perkara dia begini. Manusia ni
ilmu dia berbeza-beza dan pemahaman level of thinking tu berbeza-beza. Jadi penerimaan orang tu tidak sama. Bila macam aku bercakap ni pun, belum tentu kita semua sama faham apa yang aku faham, apa yang aku pandang. Bila kau bercakap, aku pun mungkin tak semua aku tahu apa yang kau faham. Sama juga dengan Rizal dan juga Cik Wan kita. Dia cakap dia ada pandang tu sebab kita punya level of thinking tu berbeza. Bagus kita nasyid ni kata kita ni orang yang beragama, berlandaskan agama. Jadi sepatutnya kita menunjukkan nilai-nilai murni itu macam mana untuk kita menyuburkan dalam nasyid. Lebih harmoni, lebih bersatu padu, lebih kau lah. Sebenarnya nasyid ni memang sekarang ni dia nak pergi pada impact sebenarnya. Kali ke betul. Cuma nak kena betulkan beberapa perkara lah Mat. Cuma ada beberapa perkara yang kita perlu macam bekerjasama, yang perlu kata orang tu, Cik Wan cakap tu betul kata. Macam kau cakap betul, macam kita kena berlapang dada. Betul. Tapi bagaimana kita berlapang dada, kita boleh terima pendapat masing-masing nak bergabung tu, faham tak? Sekarang masalahnya ada di antara kita yang macam mengatakan bahawa buat macam ni cara betul. Sebenarnya tak ada. There is no right or wrong sebenarnya. Right or wrong tu tak ada. Dia macam mana cara yang tepat tak ada. Sukatan tu tak ada yang tepat sebenarnya. Jadi macam mana kita nak kata orang tu merendahkan diri. Bagi kita orang yang hebat, kita kena rendahkan diri, dengar pendapat orang yang muda, dan orang yang muda ni dia merendah diri, dia dengar pendapat. Maksud kita gabungkan idea, benda tu boleh dipacu lagi pergi jauh. Masalahnya tidak berlaku begitu, faham tak? Kadang-kadang benda itu hanya berlaku dengan kata-kata saja tetapi tindakan tak ada. Itu masalah dia. Okey, saya setuju dengan Samad tu, ada sistem perkara lah. Tapi saya pernah juga berkongsi dalam santai malam lah dengan Abang Kocim. Okey, yang saya tertarik lah apa yang dia kongsikan. Okey, sebenarnya kalau kita terlibat dalam nasyid ke lagu-lagu apa kan, satunya kita kena refer orang yang lebih berpengalaman. Maknanya kita sebelum kita buat ataupun keluarkan satu produk ataupun production tu, mungkin kita boleh tanya okey tak kalau buat macam ni. Okey, maknanya zaman-zaman ni sesuai tak buat lagu-lagu ataupun genre yang macam ni. Tu sebenarnya salah satu cara lah komunikasi yang baik, lepas tu menghasilkan sesuatu yang baik dan idea yang sempurna. Guys, boleh saya celah? Boleh lah. Sorry, inisiatif macam kumpulan Mestika dia featuring Datuk Atan. Yeah. Then there's a few nasyid group yang featured orang yang tak biasa dalam nasyid. Itu trigger ataupun itu effort yang nak membuktikan terwujud. So that kind of strategy sangat efektif kerana dia boleh tap kepada untapped market. Maknanya penggiat ahli-ahli lah nasyid dia ni. Bila dia buat sesuatu yang kerjasama dengan Datuk Atan lah, sebagai contoh Mad'u Datuk Atan tu akan Mestika wujud. Okay, that is one a good example. Then ingat tak Yasin buat lagu Berkobar-kobar dengan Vince is a non-Muslim. So kat situ AF1 alright. So bila Vince punya Mad'u suddenly I minat Vince, tapi who is this Yasin Sulaiman and Akbar. So itu move yang kita perlu lebih banyak buat. Dan I agree dengan Nausihat atau Kocem, dia banyak refer kepada Indonesia kerana mereka naturally puitis dan juga religi dalam diri secara natural lah. So my advice, humble advice kepada grup-grup baru yang try tapi tak pergi, I agree, collaboration dengan nama besar sangat perlu, dan you have to take a risk ataupun adventurous lah. Collaborate dengan artis, tak perlu artis nasyid pun, kadang-kadang it can be one icon Islamic yang you rasa macam ada nama untuk membawa that group untuk top. Saya rasa is already work out dari pandangan platform media tau. Media ni dia hanya tengok macam Kocem kata, we worried about rating. Kenapa kami select artis-artis yang sudah ada followers dan rating? Kerana ia ROI kepada kami juga, kepada platform juga. For the newcomer, so for whoever that wanna be but not yet been, ataupun try tapi tak dapat, maknanya banyak lagi belum di-try ataupun banyak lagi yang boleh dieksperimentasikan. Dan I agree dengan Samad bila munsyid atau artis-artis nasyid yang senior perlu beri kerjasama untuk support. Maknanya saya tengok Abang Munif paling agresif. Dia featured whoever yang ajak bekerjasama dengan dia. Sebagai contoh, buat single Without Hijaz pun dia jalan juga, which is dia menggambarkan relevannya dia dalam industri. Dan satu lagi spin-off yang paling saya kagum sekarang, Zaufan buat, dia nobody. Zaufan ni nobody. Memang dia ada nama one of them. Dua orang saya tak kenal. And then salah seorang saya kenal dalam Nirwana. Tetapi Zaufan is totally brand new. Cuma bila dia bawa, dia insist satu
elemen macam kau Jam kata X Factor. So tiba-tiba dia timbul. Tiba-tiba timbul secara paksa melalui Dufli Rasul, dan tiba-tiba dia semakin memaksa diri dia bila featuring Nazri Johani, dan kami media terpaksa aminkan Zaufan ni kerana dia gabungan dia tu accurate. So my advice untuk artis baru, artis di universiti, whoever yang tengah mencuba ini, the trick is that kolaborasi, I agree, it's always work, and then supporting daripada orang lama is always work, dan keunikan ataupun X Factor macam kau Jam kata, setiap grup baru kena ada, so that people akan macam we have to lah collaborate dengan dia sebab unik lah dia bawa konsep tu. So never too late. Siapa yang tengah aktif sekarang, and of course ramai grup-grup nasyid yang need help dalam persatuan, kau Jam, Samad, Rizal, let discuss this dalam Munsyid juga, bagi tahu at least 1 bulan ataupun 3 months ada satu projek yang ke arah ini. Maknanya grup baru dibantu oleh orang lama, menampilkan komposer Soho, menampilkan whoever yang ada nama, so that story ataupun nilai berita tu ada to complement that group tadi tu. Macam Samad kata, bila konsert besar-besar sepatutnya tampilkanlah grup baru. I agree, sebab itulah peluang nak bagi tahu. Sebab contohlah, kalau another different analogy, katalah bola sepak, tim hebat tiba-tiba player baru, tapi player baru ni bila dia main dengan tim hebat, orang pun hafal lah nama player tu. Same goes to nasyid industry. That itu hanya pendapat 2 sen saya. Harap maaf dan harap menerimanya dengan tenang, insyaAllah. Perkongsian yang pastinya membuka mata penajib-penajib baru. Utai juga kita nak baca juga ni antara komen-komen rakan-rakan kita ni. Komar Intisar kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua, moga kita semua dalam rahmat Allah. Saya sukalah topik ni. Kata siapa ni, San Hausan. Terima kasih Syazman semua yang saksikan kita. Kita pun dah di penghujung ni, mungkin ada sedikit penambahan berkaitan dengan topik kita ni, Abang Zaimi. Topik kita ni nasib kan. Nasib. Kita ni nasib ni jari risau. Nasib kita ni sentiasa baik. InsyaAllah Allah bantu. Amin. Kan? Cuma kita je nak kena ready, prepare. Kita kena bersedia untuk gunakan segala ilham yang Allah bagi, jadikan yang lebih baik. Kerjasama macam Samad kata tadi, kerjasama yang lebih baik kan, dari sudut kolaborasi, penghasilan single macam Cik Wei kata, artis baru dan juga artis lama, ataupun artis pop yang kita boleh bekerjasama kan. Dan saya looking forward benda-benda ni untuk anak-anak, bukan anak ikan, anak-anak didik saya. Ramai nak didik. Dan saya willing untuk memberi pendapat dengan sedikit pengalaman yang saya ada. Sebab saya ni bila once saya belajar meskom, Cik Ray pun tahu, bila saya duduk dalam meskom, saya punya keterbukaan tu lebih lagi lah. Sebab saya meletakkan diri saya, bila once saya masuk ke industri muzik Malaysia, saya kena bekerja dengan semua orang yang ada dalam industri muzik Malaysia, bukan nasyid sahaja. Dan saya involvekan diri saya ni dalam semua benda yang ada di industri muzik Malaysia ni, untuk saya tambah baik ke dalam nasyid. Saya bawa segala benda yang saya dapat dekat yang luar, yang Ewe kata konsert lompat-lompat, semua saya dah involve. Dan saya bawa elemen-elemen mana yang tak lompat lah, elemen yang tak lompat saya bawa lah, yang lompat saya tak bawa kan. Ke dalam nasyid. Kan. Tapi lompat tu mesti pergi konsert mesti kena lompat kan. Cuma kita behave, lompat kita behave lah kan. Apa yang saya cerita, Samad pun tahu dalam grup tu saya memang very tak ada tapis ni Ahmad tapi Samad kenal lah kan. Saya bukan outspoken, tapi saya tak ada simpannya. Saya cakap tu memang untuk kebaikan, bukan untuk nak hentam, bukan untuk nak jatuhkan orang, tak ada. Cuma saya nak semua orang maju ke depan, semua orang boleh rasa balik kegemilangan nasyid itu saja. Dan saya still akan terus, sebab saya mengajar di USIM, saya berjumpa setiap tahun generasi baru. Dan saya kena terapkan nasyid ini mesti ada di setiap generasi itu. Itu misi saya, dan saya akan pastikan selagi saya mampu untuk lahirkan sebanyak mungkin talent daripada generasi-generasi ini. Itu saja. So jangan risau tentang nasib nasyid di Malaysia, insyaAllah.
Ya, kau Amin, mudah-mudahan. Kita nantikan nanti penghasilan-penghasilan terbaru mungkin kumpulan nasyid ke ataupun solo dan sebagainya. Apis kata lompat setempat lah kalau kumpulan nasyid. Konsert nasyid dia kata. Okey, sebenarnya kita dah di penghujung ni. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Abang Huzaimi, Wan Syarah Amri dan juga Samad. Sudi berkongsi idea, mungkin ada luahan perasaan juga sedikit supaya dapat membuka mata. Bagus juga kadang macam ada saudara macam Kojam, macam saudara Wan dan Rizal sendiri dan beberapa orang yang lain. Bagusnya bila ada orang yang macam bukan cakap tu sekadar untuk menjaga hati, menjatuhkan. Bukan nak jatuhkan. Maksudnya bila outspoken kadang-kadang kita ni, saya tengok industri ni macam tidur tau. Jadi bila ada orang macam contoh macam Kojam ke macam Cik Wan ni, bila dia bercakap, dia tersentak. Cakap dia buang macam sentak, tak kisah sama ada dia cakap tu secara halus ataupun secara sentak, kita nampak secara positif lah maksudnya. Positif bukan untuk bergaduh, bukan untuk mencari perbalahan, tapi biar buka mata cakap rupanya kita punya industri ni macam banyak yang tidur. Dia tu. Jadi bila ada orang yang macam ni, bagusnya orang akan bangkit macam dah tegur tapi tak, itu masalah dia kadang orang ni. Kan. Jadi macam mana kita nak kerjasama yang baik, maksudnya macam Kojam cakap tadi dan Cik Wan cakap tadi, bila keluar sesuatu produk tu, tak kira baru atau lama, kita sama-sama macam kita sama sharing. Share benda kita share kan, supaya walaupun sekali supaya nasyid ni masih relevan. So, memang relevan pun, dan nasib tu memang apa kan, nasib ni dalam depression ke apa kan, tapi tak ada benda tu. Kan depression kemurungan tak ada benda tu. Nasib ni memang sentiasa ada je. Cuma macam saya cakap tadi, memang ruang dan peluang tu memang kita kena ada. Dan Kojam dan saudara Wan cakap, kita guna macam branding, kita kena gunakan macam saudara Wan pun cakap dia dah sediakan platform yang ada. Maksudnya kita jangan sia-siakan benda tu. Masalahnya kadang macam dia dah ada, tapi nasib ni macam santai relax je kan, jalan kaki jogging kan. Kenapa? Patutnya kita kena cepat lari dan kita capai better daripada Cik Wan ni kan. Dia dah better ni tak sampai-sampai. Macam mana nak lepas better tu kan. Ada forum begini supaya kita sama-sama bangkit untuk dan kita lebih maju ke harapan. InsyaAllah saya yakin nasyid ni akan gemilang. Bukan akan, memang dia tengah dalam proses. Pasti gemilang. Pasti gemilangnya, confirm. Amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan tajuk kita nasib Malaysia ni akan nasibnya lebih baik dan lebih baik lah dengan adanya orang-orang yang otai contoh seperti Abang Kojam kita banyak pengalaman, bolehlah bertanya ataupun berkongsi idea kalau nak hasilkan produk-produk yang akan datang insyaAllah. Lepas ni mungkin kita boleh kongsikan lagi banyak lagi topik-topik yang menarik. Dan terima kasih juga kita ucapkan pada Wan Syarah Amri yang bagi idea untuk perkongsian kita malam ni. Terima kasih sekali lagi Samad Intisar, Abang Kojam dan juga Wan Syarah Amri. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa untuk perkongsian akan datang. Minta maaf kalau ada silap dan salah Sama-sama puasa sama sahur juga. Mat, lepas ni kita kena 1K Mat, kita boleh keluar gambar. Itulah pun nampak reaction muka gambar Mat. Itulah pasal. Tak ada pula, tak best lah. Tak ria dia. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Don't give up. Terima kasih Cik Wan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.